Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Megat Muhammad Alif Munawir bin Muhammad Kasim, nombor metrik 276526. Bersama rakan saya Nur Akmal binti Aziani, pada hari ini akan membentangkan tugasan kumpulan subjek komunikasi kepimpinan. Kami telah memilih isu gangguan perkhidmatan LRT dan Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke yang berperanan sebagai protagonis dalam menyelesaikan isu tersebut. Jadi umum mengetahui sejak kebelakangan ini, terdapat banyak laporan berkenaan kelewatan atau kegagalan fungsi LRT di sekitar Lembah Kelang. Syarikat Prasarana Malaysia Berhad yang merupakan pengendali perkhidmatan LRT di Lembah Kelang dan perkhidmatan LRT ini turut dikawal selia oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia. LRT atau Light Railway Transit di Malaysia telah memulakan operasi buat julung kalinya pada tahun 1998 dengan hanya mempunyai 2 laluan utama. Namun ianya telah ditambah kepada 3 laluan utama, iaitu laluan Ampang, Seri Petaling dan Kelana Jaya yang melibatkan keseluruhan 84 stesen di seluruh Lembah Kelang. Lembah Kelang merupakan pusat perindustrian dan perdagangan yang mempunyai lebih daripada 6 juta penduduk, maka rata-rata penduduk di Lembah Kelang amatlah bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan awam ini bagi mengelakkan dari kesesakan lalu lintas, cas bayaran parkir serta menjimatkan perbelanjaan petrol. Oleh itu, kegagalan fungsi dan gangguan perkhidmatan yang kerap kali berlaku ini amat memberikan impak kepada pengguna, terutamanya pada waktu-waktu puncak. Kementerian Pengangkutan Malaysia telah dibentuk pada tahun 1978 dan kini diterajui oleh Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke Sufok dan dibantu oleh YB Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah sebagai timbalannya sejak Disember 2022. Kementerian ini mengawal selia pelbagai agensi di bawah sektor udara, darat, logistik dan maritim. Kebanyakan maklumat terbaru berkaitan kementerian ini dikemas kini di pelbagai laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram bagi memudahkan capaian orang awam. Melalui misi menyediakan perkhidmatan pengangkutan dengan selamat, cekap dan berkesinambungan di seluruh Malaysia untuk meningkatkan kualiti hidup dan menyokong ekonomi yang kompetitif, kementerian ini telah mengambil beberapa inisiatif bagi memberi kemudahan kepada orang awam, khususnya golongan B40. Antaranya ialah dengan meneruskan inisiatif PAS Mai 50 yang memberi manfaat kepada hampir 180,000 orang penggunanya. Selain itu juga, kementerian ini giat menaik taraf kemudahan mereka bagi menjadikannya lebih mesra kepada golongan orang kelainan upaya. YB Anthony Loke Sufok telah dilantik sebagai Menteri Pengangkutan Malaysia buat kali kedua pada Disember 2022. Beliau sebelum itu pernah menjawat jawatan itu ketika kerajaan dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 hingga 2020. YB Anthony Loke merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Sains Pembangunan dan kemudian memperolehi Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Melaya. Anak kelahiran Negeri Sembilan yang kini berusia 45 tahun dan fasih berbahasa Melayu ini telah berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Seremban sejak 2013. Isu LRT ni tidak boleh dipandang remeh kerana ianya melibatkan orang awam yang sangat bergantung kepada perkhidmatan ini. Masalah yang berlaku perlu dikenapasti dengan segera oleh pihak yang terlibat agar dapat memberikan penyelesaian yang pantas. Terdapat 3 perkara yang telah dikenapasti sebagai masalah utama dalam isu ini. Yang pertama adalah masalah penyelenggaraan. Yang kedua, masalah dalaman. Dan yang ketiga adalah masalah dalam kepimpinan. Sejak menerajui Kementerian Pengangkutan, Anthony Loke dilihat secara agresif cuba menyelesaikan masalah yang telah berpanjangan sekian lama ini. Antara langkah pertama yang diambil oleh beliau adalah dengan turun padang bagi merasai sendiri pengalaman menaiki pengangkutan awam ini. Beliau yang mengamalkan gaya kepimpinan berwawasan menyatakan bahawa ianya adalah satu tanggungjawab pada beliau untuk menunjukkan contoh yang baik kepada kaki tangannya. Beliau juga dilihat mempunyai etos, patos dan logos seorang pemimpin yang baik. Kemahiran berkomunikasi beliau juga layak dipuji apabila beliau memilih pengucapan awam sebagai cara untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat kepada audiens. Beliau juga dilihat sentiasa membuat persiapan rapi sebelum memulakan satu sidang media. Pengucapan awam yang berkesan merupakan langkah penyelesaian kedua yang diambil oleh beliau. Langkah seterusnya yang diambil oleh beliau adalah dengan memilih medium komunikasi yang betul.
beliau dilihat lebih senang untuk berkomunikasi menggunakan medium komunikasi massa seperti YouTube, Facebook, Twitter dan televisyen kerana maklumat lebih mudah untuk disampaikan kepada audiens. Kesimpulannya, dengan pengalaman yang berhormat Anthony Low dalam politik selama lebih daripada 20 tahun serta sikap beliau yang sangat bertanggungjawab, menjadikan beliau sebagai seorang pemimpin yang tepat bagi menyelesaikan isu ini. Pelantikan beliau yang berjiwa rakyat serta disegani oleh semua bagi jawatan Menteri Pengangkutan buat kali kedua adalah satu tindakan yang wajar dan bertepatan dengan aspirasi kerajaan dalam mencapai konsep Malaysia Madani. Sekian, terima kasih.